Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke GEG APEC Weekend Staying Connected 4.0. Jangan lupa hashtag kita, hashtag GEG APEC. Baiklah, jadi ini merupakan sesi keempat dengan tajuk Integrasi Peer Deck dalam Google Slides. Tanpa meluangkan masa, saya akan memperkenalkan presenter kita pada hari ini. Beliau ialah Cikgu Herman bin Muhammad Ghaffar, kini merupakan penolong kanan pentadbiran di SK KLIA, merupakan mantan penolong kanan hal ehwal murid di SK Cyberjaya, merupakan seorang Google Certified Trainer, Google Certified Educator Level 1 and Level 2, tenaga pengajar utama bagi Sains Selangor, jurulatih utama bagi Amali Sains dan juga merupakan seorang pembentang kajian tindakan bagi peringkat kebangsaan. Baiklah, pada hari ini beliau akan berkongsi dengan kita semua mengenai tajuk integrasi Peer Deck dalam Google Slides. Sebelum memulakan perkongsian pada hari ini, suka untuk saya ingatkan kepada semua peserta untuk terus stay connected dan juga mendapatkan manfaat. Di akhir perkongsian nanti, kita akan kongsikan paskod untuk janaan e-sijil buat para peserta. Jangan lupa juga untuk klik tanda suka di YouTube ini, kongsi dan juga langgan. Baiklah, jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Cikgu Herman bin Muhammad Ghaffar untuk berkongsi dengan kita tentang integrasi Peer Deck dalam Google Slides. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Cikgu Faikah selaku moderator pada hari ini. Okey, saya juga dibantu oleh Cikgu Fazlan dan Cikgu Samsuria di belakang tabir. Okey, terima kasih semua. Satu pengalaman yang pada saya berharga. Okay, sangat-sangat berharga diberi peluang untuk menyampaikan bengkel serba sedikit tentang PDEC. Okay, tentang PDEC. Okey, untuk tidak membuang masa, kita teruskan sebab masa yang kita ada cuma lebih kurang 1 jam termasuk sesi soal jawab nanti. Betul ya, Cikgu Faikah? Ya, betul. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini kali pertama saya berada dalam GEG APEC Weekend, staying connected. Okay, saya baru saja mendapat sijil untuk Google Certified Trainer pada bulan 4 kalau tak silap saya hari tu. Okey, jadi ini salah satu sumbangan saya kepada semua warga pendidik di luar sana. Saya kongsikan apa yang biasa saya gunakan dan apa yang saya sering lakukan semasa kelas PDPR saya lah, sepanjang PDPR kita yang kemungkinan besar akan bersambung lagi. Okey, tajuk bengkel kita hari ini adalah integrasi PDEC dalam Google Slide. Okey, apa itu PDEC? PDEC ni sebenarnya saya guna daripada tahun 2019 kalau tak silap saya. Masa tu dia dia bagi akaun percuma untuk percubaan selama 3 bulan. Lepas tu saya terus gunakanlah sehingga sekarang. Okey. Okey, ini antara badge yang saya terdapat lah selaku pengguna PDEC. Okey. Ni tadi telah dibentangkan oleh moderator. Okey, kita teruskan kepada apa itu PDEC. Okey, PDEC adalah satu daripada beribu add-on di dalam Google Slide yang bermakna ia adalah satu features tambahan yang perlu kita pasang secara manual. Jadi dalam Google Slide tu kalau kita tak add-on, dia tak adalah PDEC ni. Dia ada macam-macam features yang ada untuk Google Slide. Kita ada juga features untuk Google Sheet, macam data studio, macam dokumen studio dan berbagai lagi. Okey. Slide kini bukan sekadar membentangkan maklumat, kita boleh guna slide itu sebagai satu medium interaktif yang mana setiap pelajar dapat menjawab soalan atau pertanyaan kita secara terus di skrin mereka sendiri. Okey. Bila kita dah sediakan slide yang ada add-on PDEC ni, bila kita share dengan murid, kita akan boleh lihat paparan jawapan murid tu dalam dashboard kita. Okey, dalam dashboard kita secara live. Mungkin juga
kita dah biasa gunakan sesi penilaian secara aneka pilihan. Ada berbagai apps yang kita gunakan untuk soalan-soalan aneka pilihan. Mungkin kita nak cuba satu kelainan. Kita nak tengok budak menulis pula. Okay, selain kita gunakan whiteboard ataupun kita boleh gunakan juga Jamboard, kita boleh gunakan PDAC ni. Okay, selain pada PDAC ni, dia sebenarnya ada banyak lagi apps yang hampir sama fungsinya dengan PDAC. Okay, tapi yang biasa saya gunakan yang ni lah, PDAC ni. Okay, jadi macam mana kita nak mula ni? Macam mana kita nak bermula untuk membina ataupun mencipta akaun PDAC? Okey, yang pertama sekali kita layari pedac.com. Okey, klik pada Teachers Login. Okey, lepas tu kita daftar masuk gunakan akaun Google anda. Okey, sebab kita berada dalam GEG, saya kena tekankanlah kita gunakan akaun Google. Okey, kemudian selepas kita dah ada akaun PDAC, kita install pula add-on dalam Google Slide. Okay, kita install add-on dalam Google Slide dan bolehlah kita bermula untuk membina slide yang interaktif. Dia ada lebih kurang 6 atau 7 bentuk soalan yang kita boleh gunakan untuk kita jadikan soalan-soalan kita tu lebih interaktif. Okay, lebih interaktif dan kita boleh gunakanlah semasa kita melaksanakan PDPR. Okay, melaksanakan PDPR sama ada kita nak buat secara live, okay, secara live semasa kita melakukan sesi-sesi kelas atas talian, ataupun kita boleh kongsikan juga dalam Google Classroom. Okay, dia ada integration untuk Google Classroom juga. Okay, okay. Untuk sekarang untuk yang bulan Julai, bulan Jun, okay. Untuk sekarang ni sekiranya kita register untuk akaun ataupun akaun PDAC ni, okay, kita akan dapat premium PDAC selama 30 hari. Masa mula-mula saya guna dulu 3 bulan. Awal-awal PDPR dulu pun 3 bulan. Sekarang dia agaknya dia dah ramai sangat orang guna, okay. Sampai jam semalam PDAC ni semalam jam. Okay. Dia dah bagi limit untuk 30 hari untuk semua features yang ada dalam PDAC. Okay, semua features yang ada dalam PDAC untuk 30 hari. Okay, kalau akaun premium ni sebenarnya kita akan dapat semua features, dan kalau bila dah habis 30 hari nanti, bila akaun itu jadi akaun yang percuma, 2 bentuk soalan akan dikeluarkan. Okay, dua bentuk soalan akan dikeluarkan, iaitu soalan yang kita boleh drag dan soalan yang perlukan kita lukis. Itu features yang dikeluarkan. Okay, selain daripada itu kita tak ada lagi dashboard guru lah. Kita kena tengok secara manual. Itu saja yang tak ada setakat ni yang saya rasa. Okay, tapi sebenarnya kita boleh je teruskan menggunakan akaun premium ni. Nanti nak tahu caranya kemudian lah ya. Yang tu saya tak bolehlah cerita dekat sini. Okay, saya tak boleh cerita kat sini. Untuk sementara ni, kita buat dulu yang 30 hari. Selepas 30 hari, nanti kita fikirkan macam mana kita nak sambung seterusnya dan seterusnya. Okay. Okay. Sekarang kita teruskan kepada sesi pembengkelan. Okay, saya akan tunjukkan cara-cara untuk kita melakukan ataupun membina akaun PDAC. Seterusnya install add-on untuk Google Slide, dan seterusnya untuk kita bina soalan-soalan interaktif dan kita kongsikan bersama siapa-siapa saja yang ada dalam sesi pada pagi ini. Okay, kita tengok secara live lah. Lepas tu kita tengok macam mana kita nak review, kita nak dapatkan feedback nanti macam mana. Okay, saya teruskan. Okay, yang pertama sekali kita masuk ke pedac.com. Okay, pedac.com ni kat sini. Okay, lepas tu Teachers Login. Kita masuk saja Teachers Login. Okay, saya dah ada akaun, dia terus sign in. Jadi kita sign in lah guna akaun Google. Okay, kita guna akaun Google. Okay, kalau saya log out tadi, okay, kita sign out dulu. Okay. Okay, kita log in with Google, log in with Microsoft. Okay, jadi kita sekarang ni di GEG, kita gunakanlah Google. Okay, kita log in with Google dan masukkan apa saja akaun Google yang kita ada. Setiap satu akaun tu boleh kita gunakan selama 30 hari lah premium, dan kita doa-doakan nanti bila bulan Ogos mungkin PDAC ni nak bagi 3 bulan ke, sebab mungkin dia tahu Malaysia sambung lagi. Okay, Selangor akan bermula esok pula PKPB. Okay, jadi kita mungkin dapatlah
Sebenarnya dia bergantung kepada keadaan tempat tu juga ni. Macam dulu kita, kalau tak salah saya, untuk kita punya Google Meet boleh sampai 250 orang. Sekarang dia dah hadkan kepada 100 orang. Mungkin nanti kita dia kesian kat Malaysia, dia akan tambah pula. Okay. Okay. Okay, ini kita sekarang kita dah ada lah akaun untuk PDEC. Okay, dekat sini dia punya dashboard lah. Lepas tu dia akan terus sync dengan kita punya Google Drive. Okay, dia akan synckan akaun Google Drive kita dalam kita punya akaun PDEC. Okay, seterusnya sekarang kita akan pergi ke Google Slide. Macam mana kita nak install add-on untuk kita punya Google Slide. Okay. Okay. Dekat sini saya dah sediakan banyak. Okey, untuk yang tak tahu ataupun yang baru menggunakan Google Drive dan Google Slide ni, tapi saya rasa cikgu-cikgu ni dah lebih hebat pada saya. Okey, jadi kalau kita tak tahu tu, right click saja, kita akan ada Google Slide kan. Okey, jadi kita boleh install lah. Okey, kita buat blank presentation ke apa ke. Okey, tapi saya lebih suka guna from template. Jadi saya dah sediakan template untuk bengkel kita pada pagi ini. Okey. Jadi kita klik saja dekat kita punya template yang ingin kita gunakan. Okay, template yang ingin kita gunakan. Okay, saya berdoa agar tiada gangguan internet lah pada pagi ini. Okay, sebab sangat-sangat merisaukan. Sebab bila kita menggunakan semua apps, semua perkara yang bergantung kepada internet, bila ada gangguan akan jadi masalah kepada kita. Okay, akan jadi masalah. Okay, seterusnya kita tengok dekat add-on. Okay, tengok dekat add-on kat sebelah atas ni. Okay, kat atas ni kita ada add-on. Klik kat add-on. Okay, dekat saya punya ni memang dah ada lah sebab saya dah install. Untuk dapatkan add-on tu, pergi dekat get add-on. Okay, pergi dekat get add-on dan kita akan nampak sebenarnya Google Slide tu, Google Slide PDEC for Google Slide memang dah ada dekat situ. Okay, tapi kalau katalah cikgu buka tak ada pula macam ni. Okay, cikgu pergi dekat sini, type saja PDEC. Dia akan keluarlah PDEC for Google Slide add-on. Okay, bila tu klik dan install. Okay, klik dan install. Klik dan install. Kita dah ada lah macam ni, kita dah install. Okay, dia akan tulis uninstall lah. Kalau belum install, dia tulis install. Okay, bila dah install, kita akan ada dalam kita punya Google Slide ni, kita dah ada lah add-on untuk PDEC. Jadi kita buka balik, dah ada kat sini add-on tu. Okay, kita klik balik add-on, kita akan nampak PDEC dah ada dekat kita punya add-on yang dah diinstall. Jadi klik open PDEC. Okey, dia akan keluar paparan seperti ini. Okey. Okey, kita ada keluar paparan sebelah kanan macam ni dan cikgu punya jangka masa untuk premium account pun ditulis juga kat bawah tu. Ada berapa hari lagi percubaan. Okey. Okey, jadi kita nak buat satu okey, sebab mungkin kebanyakan yang masuk ni dari pelbagai option, dari pelbagai latar belakang mata pelajaran yang diajar. Jadi saya tak boleh gunakanlah slide untuk mata pelajaran saya. Okey, nanti kan kalau kita buat percubaan untuk menjawab, takut ada yang ada advantage pula. Macam susah sangat je kan sains sekolah rendah tu. Okey, tapi kita akan cubalah. Kita cuba. Okey, sekarang ni kita nak buat satu slide. Saya buat secara umum lah sesuai dengan situasi kita sekarang. Okey, kita dah ada ni template yang kita ada. Okey, ni cikgu boleh dapatkan lah daripada pelbagai sumber. Untuk dapatkan template Google Slide ni, kita masukkan dalam tu, lepas tu kita edit. Okey, lebih mudah daripada kita membina sendiri sekarang ni. Sekarang ni segalanya semua di hujung jari. Okey, kita nak bina soalan kita sendiri pun boleh, ataupun kita nak gunakan template yang ada dalam PDEC pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita boleh gunakan kedua-dua. Okey, untuk slide pertama saya nak gunakan template yang ada dalam PDEC. Okey, jadi kita pergi dekat open template library ni. Okey. Okey, dia ada ini kita punya lesson builder. Okey, dia ada beginning of lesson, during lesson dan end of lesson. Ini kalau saya di sekolah amanah memang kita guna ni lah 3 step lesson ni. Okey, saya di sekolah amanah memang guna 3 step lesson ni. Okey, pengajaran 3 fasa ni. Okey, jadi memang dia ada permulaan, ada kandungan dan juga ada penutup.
Okey, itu dia punya intipati apa yang kita ada. Jadi PDEC ni memang dah disusun macam tu. Jadi kita nak mulakan pelajaran kita pada hari ini. Jadi kita klik beginning of lesson. Kita cari slide apa yang kita nak guna. Okey, kita cari slide apa yang kita nak guna. Okey, untuk hari ni saya rasa saya nak guna yang ni. Okey, yang ni draggable. Draggable ni kita tarik jawapan kita, ada point kita untuk pergi ke slide yang jawapan yang kita nak lah. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey, jadi dia akan ada ikon. Dia ada ikon warna merah nanti. Kita akan drag. Okey, kalau setuju, pergi kat setuju. Kalau tak setuju, pergi kat tak setuju. Okey, kita nak tanya apa ni? Takkan kita nak tanya homework kat cikgu kan? Okey, saya tanya ni lah. Apa perasaan cikgu pada hari ini? Okey. Ni kalau untuk biasa guna dia dah tahu dah untuk drag kan. Tapi kalau tak, kita baru first time, kita tambahlah sikit. Okey. Tarik dot ke jawapan anda. Tarik ke, seret ke, macam. Okey. Tu kita bagi dia tengah sikit lah. Alright. Kita dah edit slide yang pertama. Ni slide yang memang dah ada dalam kita punya template. Okay. Slide yang kita dah ada dalam kita punya template. Okay. Kita back dulu. Okay. Sekarang kita nak buat pula slide kita yang kedua. Kali ni kita type sendirilah. Kita tak nak. Okay. Ni contoh soalan yang kita boleh buat cikgu. Okay, kita ada text, kita ada choice, kita ada numbers, kita ada website, kita ada draw, kita ada draggable. Okay, kita ada lebih kurang 6. Okay, contoh soalan yang kita boleh gunakan. Okay, slide ni sebenarnya selain daripada soalan, cikgu boleh masuk video, cikgu boleh masuk semua sekali. Okay, untuk presentation nanti ataupun kita share dekat kat murid nanti, slide yang kita tambah add on sahaja yang murid boleh jawab. Kalau slide macam ni tak ada add on. Okey, dia akan nampak paparan sajalah. Okey, macam ni ada add on, murid akan ada dekat dashboard nanti kita nampak. Okey, murid boleh jawab. Okey, kalau tak ada, kosong macam ni memang tak ada. Dia akan nampak slide kosong saja. Kalau video kita tayangkan, murid akan dapat tengok video lah. Okey, kita nak buat soalan yang kedua. Tadi kita dah tanya apa? Apa perasaan cikgu pada hari ini? Okey, seterusnya kita nak tanya pasal PDPR lah kot. Okey, nak tanya pasal PDPR. Okey, jadi kita apa soalannya? Okey. Apakah masalah utama dalam melaksanakan PDPR? Okey. Kita besarkan sikit. Ini pula 30. Okey, ni kita letak dekat tengah. Okey, sekarang ni soalan ni kita nak suruh budak tulis jawapan dia. Jadi kita akan type, kita akan pilih teks. Kita klik je. Okey, kita klik teks, dia akan keluar seperti ini. Okey, student device class projector. Nanti kita akan tengoklah. Dia ada dua ni nanti. Bila kita dekat paparan murid, murid akan nampak macam ni. Kalau dekat paparan kita, kita akan nampak macam ni lah. Okey, jadi kita update slide. Okey, jadi dia adding interactive question. Dia akan terus masuk ke kita punya slide lah. Okay, dekat bila slide kita dah ditambah dengan add-on PDEC, dekat bawah ni kita akan nampak satu banner yang menunjukkan arahan apa yang murid perlu buat. Okay, macam tadi kita akan tengok student write the icon. Okay, icon tu warna biru ni. Okay, kat bawah ni student write your response. Jadi dekat paparan murid nanti, kalau dekat handphone dia tulis answer question dekat bahagian bawah. Kalau dekat laptop ke apa ke, sama juga answer question. Okey, kita dah buat soalan yang memerlukan murid menulis. Okey, seterusnya kita nak guna soalan berbentuk nombor. Okey, saya copy paste je lah cikgu, cepat sikit. Okey. Okey, soalan nombor kita nak tanya, apa kita nak tanya? Berapa kalikah cikgu melaksanakan
kelas atas kalian dalam seminggu. Alright. Okay. Yang ini kita nak tulis nombor je. Jadi kita taruhlah nombor kat sini. Okay. Jadi murid ataupun siapa dengan siapa kita nak share ni, bila dah jawab nanti dia akan tulis nombor untuk jawab slide yang ketiga ni. Okay. 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 Dah. Seterusnya kita nak guna apa kita nak guna? Okay, kita nak guna multi choice. Okay, choice lah kita nak guna pilihan. Okay, kita nak guna pilihan, kita buat macam ni. Adakah cikgu bersetuju PDPR akan diteruskan sehingga bulan November? Lamanya. Okay, ni soalan seterusnya. Okay, kita dah buat. Okay, lepas tu kita akan pilih choice. Choice, dia akan keluar pilihan apa yang kita nak masukkan. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay. Okay, next. Okay, pilihan pertama, ya. Pilihan kedua, tidak. Baik. Tak ada pula. Tidak. Okay. Pilihan kedua, C tak payahlah. Lepas tu kita update slide. Okay, soalan seterusnya. Kita nak buat apa lagi yang kita belum buat? Okay, draggable. Draggable atas tadi dah ada. Okay, kita nak tukarlah sikit soalan draggable yang kita tambah sendiri gambar. Okay, kita buat macam ni. Okay. Apa dia? Lokasi negeri cikgu berada sekarang. Okey, ni kita nak taruh peta. Okey, kita nak taruh peta. Kejap saya tengok peta ada tak dekat saya punya desktop. Okey, kita masukkan peta. Okey. Jadi soalan ni kita nak audience ataupun golongan yang kita sasaran kita untuk tarik ataupun letakkan lokasi di mana mereka berada sekarang. Kita nak draggable. Okey, kita akan masukkan draggable. Tadi template atas tu dia dah memang ada semua. Jadi kita klik saja. Okey, yang ni kita nak buat sendiri. Okey, ni dia tariklah nanti. Okey, kita nak guna dot, kita nak guna ni simbol-simbol yang ada. Okey, saya nak gunakan bendera lah. Okey, warna pun kita boleh ubah. Okey, warna kita boleh ubah. Kalau tak suka merah, tukarlah warna biru ke, warna kuning ke. Saya memang suka merah. Okey, hitam ada tak? Tu warna favorite tu. Tapi tak ada hitam, tak apalah. Kita pakai warna merah. Okey, lepas tu kita tekan update slide. Okey. Okey, sekarang dah ada. Seterusnya kita nak buat penutup. Okey, kita nak buat penutup. Ini dah adalah semua bentuk soalan yang ada dalam PDEC. Okey, jadi saya nak buat penutup. Saya akan gunakan template library. Okey, kita pergi dekat end of lesson. Kita cari, okey ni. Okey. Ni lukis. Ni lukis. Jadi saya nak guna yang ni. Okey, dia dah add on. Dia tanya apa perasaan anda. Okey. Tadi pun kita dah tanya apa perasaan. Ni tak nak tukar perasaan lah. Okey, apa yang anda rasakan tentang
tentang bengkel ini. Alright. Okay. Okay, sekarang kita dah ada 6 bentuk soalan. Okay, yang website tu saya tak gunakan. Okay, jadi tu nanti cikgu boleh explore sendiri. Sebenarnya yang dalam ni, okay, kita ada banyak lagi bentuk soalan yang cikgu boleh explore. Okay, dia ada macam-macam. Okay, dia ada macam-macam yang kita boleh gunakan sepanjang sesi kita. Okay, untuk sign dia ada juga ikut subjek. Kalau kita sign macam saya, dia ada banyak drawing slide tu, kita nak draw apa. Okay, ni yang kita boleh buat. Ni kalau kejadian siang dan malam pun boleh. Ni contoh dia lah. Ni yang saya biasa explore untuk subjek-subjek yang saya ajar. Okay, untuk kelas-kelas saya. Okay, kita dah ada uh, apa soalan. Sekarang ni macam mana kita nak sharekan pula. Okay, kita nak sharekan supaya kita dapat tengoklah macam mana murid jawab dan kita boleh bagi review ataupun penerangan tentang jawapan murid tu. Okay, kita tekan start a lesson. Okay, start a lesson. Okay, dia ada dua. Okay, student page activity, instructor page activity. Okay, dia ada dua. Jadi, selalunya saya akan gunakan student page activity. Jadi, walaupun kita buat kelas online, dia ada student yang jawab dengan cepat, ada student jawab dengan lambat. Jadi, saya suka gunakan student page activity sebab saya tak payah nak control slide. Okay, saya tak perlu nak control slide. Murid boleh jawab, saya bagi masa sampai habis masa, lepas tu baru saya review. Sambil-sambil murid jawab tu nanti saya boleh tengok daripada slide 1 sampailah ke slide terakhir. Okay, kita boleh tengok siapa yang dah jawab, siapa yang belum jawab. Nanti kita try lepas ni. InsyaAllah kalau PDEC ni tak ada masalah pula pagi ni. Okay, kalau instructor page activity, kita kena tunggu murid semua jawab. Lepas tu barulah kita bergerak ke satu slide yang lain. Okay, ni biasa kita gunakanlah dalam kelas. Okay, okay, kita cuma kita try guna student page activity. Okay, dia ada ni sikit, tak apa. Okay, apa yang kita buat tadi, dia dah ada dekat kita punya ni, kita punya PDEC punya dashboard. Okay, jadi dia ada juga, kita try. Okay, jadi okay, dia dah masuk dekat dashboard. Okay. Okay, kita copy link. Sama je macam mana kita share link apps lain tu dalam Google Meet tu. Kita boleh je share dan sama. Kita share dekat Google Meet punya chat tu. Okay, lepas tu kita dah copy link tadi. Go to teacher's dashboard. Okay. Okay, saya masukkan link dekat ruangan chat. Okay, saya masukkan link kat ruangan chat. Sama je. Okay, cikgu-cikgu boleh try masuk. Okay, saya nak tengok. Okay. Okay, link saya dah sharekan ke dekat chat. Cikgu boleh cuba masuk. Okay. Okay, dah ada 31, 34, 30. Oh, ramai. Okay. Okay, sekarang kita tengok jawapan dekat satu slide ke satu slide yang lain. Okay, kita tengok yang pertama. Okay. Oh, okay. Semua biru. Perasaan anda hari ni. Oh, ada yang merah ke tak pergi lagi? Okay, belum bergerak ke merah. Dia tak masuk betul-betul dalam merah tu. Okay. Okay, untuk display, okay, nanti saya tunjuklah biar cikgu jawab dulu.
Okey, biar cikgu jawab. Saya bagi masa lebih kurang 4-5 minit untuk jawab. Tengok satu-satu. Okey, okey, kita ada 80 orang yang dah masuk dalam kita punya PDEC tu. Okey, kita dah ada 82 sekarang. Okey. Okey, Cikgu Lim jawab, bukan semua pelajar ada gadget yang sesuai atau wifi di rumah pun. Okey. Okey, banyak ni jawapan. Oh, ada yang tanya, tadi apa ya? Saya ada jumpa. Cikgu Herman tak guna muka pair ke? Oh, tak jumpa lah. Kalau jumpa tadi saya guna juga. Okey, uish, ni ada yang lebih daripada berapa ni? Banyak ni. Okey cikgu, 2 minit lagi. Okey, 2 minit lagi. Sebab saya takut nanti kita ada gangguan ke apa ke. Okey. Betul lah tu. Okey, Cikgu Nasrul, dia kata internet lag, masalah dia. Okey, masa yang bertindih antara PDPR saya dan PDPR anak sendiri. Okey, Cikgu Amir Hamzah. Okey, masalah internet di kawasan pelajar. Ya betul, internet sekarang ni memang jadi satu keperluan lah. Okey. Okey, Cikgu Aidah, murid tidak dapat mengakses kelas online kerana jaringan internet di kediaman murid tidak memuaskan. Okey. Kadang-kadang ter-offline, internet slow, tidak cukup data, okey, pelibatan murid kurang, kehadiran murid berkongsi peranti. Okey, ni Cikgu Herman tak guna muka pair ke? Cikgu Amir Hamzah. Okey. Cikgu Muhsin, sedihnya jadual padat tapi seronok dapat belajar benda baru. Okey, sikap pelajar tidak committed. Kongsi peranti, internet, malas. Okey, yang tu memang tak ada ubat lah cikgu. Okey, malas. Budak kurang respon, kehadiran murid peranti lain tidak okey. Perkhidmatan murid dalam menyiapkan tugasan yang diberi. Okey, 1 minit lagi cikgu. Okey, 1 minit lagi. Uish, okey, kita ada dari pelbagai negeri rupanya. Okey, undian kita. Adakah cikgu setuju PDPR diteruskan sehingga Oktober? Okey, ada 30 orang bersetuju, 46 orang tidak bersetuju dan masih ada 42 orang lagi yang belum menjawab. Okey. Okey cikgu, kita stopkan sesi untuk soal jawab ni. Okey, ni contohlah cikgu macam mana kita nak share dan kita lihat respon daripada murid. Okey, kita tengok satu-satu slide ni. Macam mana kita nak review. Okey, untuk slide yang alihkan dot ni, gerakkan dot ni kita tak boleh lah kita nak tanda betul ke salah. Tapi kita boleh tengok siapa yang jawab sebenarnya. Okey, nanti bila kita generate dia punya pelaporan, kita boleh tengok
murid tu jawab apa. Okey. Ni sebenarnya ni kelas teramai lah untuk masuk dalam satu sesi PDEC ni. Selalu saya guna dalam 40 orang, 50 orang, paling ramai pun 60, 70 macam tu je lah. Okey, sebab kalau saya gabung kelas. Okey. Okey, ni ada yang terkeluar daripada daripada apa? Daripada jawapan sepatutnya lah. Ni ada yang tengah bersedih, Cikgu Tasnim, Cikgu Rohaida, Cikgu Farid dekat luar tak masuk, dia tak tahu dia sedih ke tak lah kot. Okey, itu untuk perasaan anda pada hari ini. Okey, ini contoh kita lihat murid yang dah jawab, banyaklah. Okey, lepas tu kita tengok siapa yang tak respon. Ni antara yang belum respon. Okey, ni antara yang belum respon. Okey, kita tengok pula slide yang seterusnya. Slide seterusnya, untuk paparan, okey, yang ini kalau kita tengok macam ni, kita kena scroll satu-satu. Tapi yang ini kelebihannya kita boleh nampak nama penuh murid. Okey, nama penuh pengguna ataupun siapa yang jawab. Okey, siapa yang jawab. Selalunya saya akan respon seperti inilah. Okey, jawapan yang betul, saya akan star kan. Okey, star kan. Okey, untuk jawapan yang betul, saya star macam itu. Ataupun kalau jawapan yang kurang tepat saya bagi dia feedback. Macam inilah untuk kehadiran murid. Dia kata kehadiran murid. Okey, kalau ni betul lah. Saya tak boleh nak cakap salah kan. Kehadiran murid sekolah dia. Okey, betul cikgu. Itu antara masalahnya. Okey, kalau saya guna selalunya untuk sains, selalunya saya guna untuk kertas 2 lah. Okey, untuk kertas 2, bila je soalan-soalan tu dikemukakan, saya akan bagi feedback. Okey, kalau pemboleh ubah tu terbalik, saya kata pemboleh ubah dekat mana nak tengok pemboleh ubah dimanipulasi, dekat mana nak tengok pemboleh ubah bergerak balas. Okey, harap-harap tak jadi isu lah pasal pemboleh ubah ni. Sebabnya ada yang saya baca dalam FB tu, pasal pemboleh ubah pun jadi isu. Okey. Okey, itu antara cara kita nak bagi feedback. Lepas tu kita boleh tengoklah siapa yang jawab, siapa yang tak jawab. Okey, ni kita scroll terus sampai bawah. Ni antara murid yang tak jawab. Macam ni, kalau macam ni, L. Line tak stabil rupanya, dia tengah type. Okey, saya ingat L dia tadi. Okey, itu antara apa? Jawapan untuk masalah yang pertama. Nyatakan satu masalah dalam melaksanakan PDPR. Okey, betul cikgu. Inilah antara masalah yang kita hadapi untuk melaksanakan PDPR kita. Okey, berapa kalikah cikgu melaksanakan kelas atas talian? Ni saya nak tengok juga ni siapa sebenarnya. Tapi tak boleh tengok dot macam ni. Kita boleh tengok bila dia review nanti. Lebih daripada 25 kali ni. Hampir 30 kali. Okey, banyak ni dia buat. Tak penat ke cikgu? Ni banyak betul ni. Okey, yang lain tu okey, bawah daripada 10 lah. Okey, bawah daripada 10. Ni antara betul lah ni yang biasa kita gunakan sepanjang seminggu. Okey, ni dalam seminggu dia lebih 30 kali ni. Risau saya. Tak penat ke cikgu? Okey, seterusnya kita tengok pula lokasi di mana cikgu berada sekarang. Okey, ni kita gerakkan bendera. Bila banyak-banyak macam ni memanglah kita tak nampak seorang-seorang. Tapi bila kita generate nanti, bila kita end session, kita akan dapat dia punya laporan. Okey, jadi kita tahulah cikgu tu sebenarnya berada di mana. Okey, terima kasih cikgu kerana sudi join sesi saya ni. Okey, rupanya kita ada di kita dapat apa penglibatan ataupun penyertaan daripada pelbagai negeri lah satu Malaysia. Okey, terima kasih sangat-sangat. Okey, yang ini cikgu, 2 ni ini saya rasa diorang ikut Selangor yang terkeluar daripada Malaysia tu kot. Okey, belum ada lagi cikgu. Selangor masih ada dalam Malaysia. Dia tak tarik lagi keluar kat sini. Okey, bila dia keluar nanti bolehlah cikgu nak pindah kat situ. Okey, seterusnya kita tengok. Adakah cikgu setuju PDPR diteruskan sehingga Oktober? Okey, ada 35 orang yang setuju. Ni kita boleh tengok siapa yang setuju. Ni setujulah ni. Sampai Oktober. Okey. Nah, ini pula tak setuju. Ni mesti rindu kat sekolah lah ni. Okey. Selangor ni bermula besok. Sukarlah untuk bergerak nanti. Okey. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Seterusnya kita tengok apakah perasaan anda tentang bengkel ini. Okey, bulatkan. Okey. Dia dah bulatkan. Ini kita tengok satu-satu. Ni kita nampaklah siapa yang jawab. Okey. Ush. Ni padam kot. Okey. Okey. Terus sampai bawah.
Alright. Okey, kita tariklah banyak sangat ni. Ada yang warna kan. Okey. Okey, arahannya bulat kan. Okey, ada yang buat love. Macam-macam lah cikgu. Dia sama je dengan jawapan yang kita dapat daripada murid nanti. Okey. Okey, sampailah bawah. Okey, yang ni tak ramai pula yang tak jawab. Short code melukis. Okey, seorang je tak jawab. Okey. Dah habis sesi untuk kita jawab. Kalau kita nak tanda tadi, contoh dia macam ni. Okey, kita nak tanya, nak tanda. Okey, saya guna star lah selalunya untuk jawapan yang betul dan saya berikan feedback sekiranya jawapan tu salah. Okey. Okey, seterusnya bila dah habis ni, kita tekan end session. Okey, kita ni kalau kita nak benarkan murid untuk terus menjawab, kita tekan ni lah. Okey, kalau tak kita tekan je I'm sure. Kita namakan sesi kita bengkel pedek 2021. Oh, sabar. EEG 2021. Okey, save a session. Okey, dekat sini kita ada reflect and review. Okey, yang ini share, reflect and review. Okey, bila kita copy ni kita boleh share kepada murid ataupun kita boleh generate takeaway. Okey, okey, ready to publish takeaway. Okey, publish takeaway. Okey, dia akan keluar link untuk kita share dalam apa? Dia save kita punya takeaway ni dalam Google Drive. Okey, jadi kita share lah benda ni. Kita copy. Okey. Copy. Saya simpan dulu. Bila dah tu nanti baru saya masukkan dalam chat nanti. Okey. Saya kena bagi public dulu saya punya folder dalam Google Drive baru saya boleh share. Okey. Kalau folder kelas tu memang saya dah public lah. Jadi senang saya share. Yang ini tak sebab dia akan generate folder baru untuk sesi yang ni. Okey. Close. Okey, kita nak tengok tadi. Contohnya kita nak tengok sorang-sorang. Open, reflect and review. Dia akan keluar macam ni. Okey, kita boleh pilih nama murid. Siapa yang kita nak tengok. Okey. Okey, kita nak tengok siapa kita nak tengok. Okey, kita tengok ni. Muhammad Emri punya respon. Okey, segak berbaju Melayu. Okey, ni respon dia. Okey, slide pertama memang tak ada soalan. Okey, slide pertama tak ada soalan. Ni draggable. Okey, dia memilih untuk sukalah perasaan dia hari ni. Okey, mood dia baik. Okey, slide yang kedua. Nyatakan satu masalah dalam melaksanakan PDPR. Masalah internet. Masalah internet je dia. Okey, berapa kalikah cikgu melaksanakan kelas atas talian dalam seminggu? 6. Oh, bagus. Committed. Okey, 6 kali seminggu. Okey, dia berada di negeri mana? Selangor. Okey, Selangor. Adakah cikgu setuju PDPR diteruskan? Jawapan dia ya. Okey, sehingga Oktober. Seterusnya, ni bulatkan dia dot je. Okey, dia dot je. Okey, itu untuk Muhammad Emri. Okey, kita kembali ke session tadi. Okey, kita nak tengok siapa pula? Okey, kita dah kembali ke session. Itu cara kita nak tengok lah cikgu. Okey, reflect and review tu. Okey, kita beli. Okey, ni kita punya dashboard tadi. Okey. Okey, itu macam mana kita nak tengok tadi. Kalau kita nak tengok pelajar lain, kita buka balik. Okey, kita buka balik. Kita... Oh, lambat pula dia loading. Okey, kat sini pun ada. Okey, kita tengok siapa lagi seorang. Marniza Ramzani. Okey, Marniza Ramzani, Cikgu Marniza. Okey, kita tengok jawapan dia. Oh, dia tak respon rupanya. Okey, kita tengok cikgu yang lain pula. Hardi Helmi. Okey, dia ada. Okey. Okey, ni daripada Cikgu Hardi Helmi. Okey, dia berada di Sarawak sekarang ni. Okey, tidak setuju. Okey. Sekarang kita nak tengok siapa pula? Kita tengok cikgu
Perempuan. Okey. Salasiah binti Mahmud. Oh, tak ada jawapan. Rusilawati? Okey. Rusilawati ada. Okey, kita tengok. Oh, ni keluar daripada landasan. Okey, masalah internet. Okey, 6 kali seminggu berada di Pahang sekarang. Okey, tidak setuju. Okey, dia tak berapa ni lah. Tak berapa gembira. Okey. Tengok PPDP apa ni? Tak tahulah saya. Okey, ni bergembira. Okey, itu cara kita nak review untuk murid punya jawapan. Okey cikgu, kita dah 10.46. Sebenarnya kita ada sedikit masa untuk sesi soal jawab. Nanti saya akan tengok soalan-soalan untuk saya jawab. Okey, okey, mana soalannya? Cikgu Faikah. Okey, soalan yang pertama. Apakah Pedek, Padlet dan pelbagai apps, apakah cadangan platform terbaik yang paling mesra pengguna untuk cikgu applykan khas untuk mengumpulkan bahan bagi pentaksiran murid? Okey, kepada Cikgu Siti Roha, terima kasih atas soalan. Okey, sebenarnya pada saya tak ada satu pun platform terbaik. Semuanya bergantung kepada cara kita menggunakannya. Okey, cara kita menggunakannya. Kalau saya kata, katalah saya biasa gunakan contohnya Padlet untuk kumpul bahan. Ada yang kata lagi senang hantar dekat Telegram. Okey. Jadi pada saya tak ada satu pun platform terbaik, tapi semua itu adalah bergantung kepada cara kita menguruskan dan cara keselesaan kita untuk menggunakan soalan aplikasi-aplikasi tersebut. Okey. Seterusnya. Soalan seterusnya. Kalau letak video tak berat ke? Kalau letak video berat atau tak berat, sebenarnya itu bergantung kepada, kalau video ni selalunya kita akan tengok juga kita punya kelajuan internet tu bila kita nak present. Okay? Kalau kita display untuk kita je, tak ada masalah pun sebenarnya. Okay? Sebab kita tak gunakan talian. Okay? Tapi bila kita letak tu dalam dalam Google Drive ke apa, sebab dia akan dipengaruhi juga dengan kelajuan internet semasa kita nak buat presentation. Okey. Bagi pelajar yang menggunakan handphone, adakah pelajar perlu install dulu Pedek? Tak ada. Kita bagi saja link. Pedek ni dia tak ada apps. Dia web page. Jadi kita bagi link macam saya share tadi. Pelajar terus klik kat link tu. Dia akan keluar paparan yang macam mula-mula cikgu masuk tadi. Dia akan keluar lah. Ada 3 ke 4 ikon tu. Suka tak suka apa semua. Lepas tu dia akan terus boleh jawab. Okey. Dekat dalam handphone. Untuk soalan multiple choice, adakah kita kena tandakan jawapan seperti quiz atau Google Form? Tak perlu. Kita tak perlu tanda jawapan. Ni tak ada. Sebab kita Pedek ni untuk kita laksanakan perbincangan lah. Sesuai untuk perbincangan. Kalau kita nak buat penilaian terus ataupun kita nak biarkan murid jawab soalan multiple choice, kita boleh gunakan quizzes ke ataupun Google Form ke yang kita dah set jawapan supaya mudahkan kita penandaan. Cikgu nak tanya, sebaiknya pakai Gmail biasa atau Gmail EDU untuk login? Tak kisah apa-apa. Okay? Tak kisah apa-apa, cikgu ada Gmail biasa pun boleh, cikgu ada EDU pun boleh. Setiap satu akaun tu, setiap satu akaun email tu, kita akan dapat 30 hari percuma. Kalau dah habis 30 hari, cikgu tukar lah. Okay, cikgu tukarlah ke akaun lain. Jadi kita dapatlah lagi 30 hari. Lepas tu dah habis, tukar lagi 30 hari. Macam tu lah sebenarnya yang saya gunakan dulu. Pelajar wajib sign in, ada had kena guna akaun apa tak? Tak ada. Okay, pelajar kita boleh set sebenarnya sama ada perlu pelajar itu sign in atau tak. Tapi saya lebih suka pelajar tu sign in supaya dia tak bubuh nama entah apa-apa. Okay, saya lebih suka dia sign in dulu. Ada had guna tak ada. Cikgu Herman, kalau cikgu stop student page tu, so murid tak boleh jawab ke? Kalau tadi kita ada student page dengan, masa kita stop tadi, bila saya end tadi, dia ada keluar dialog box untuk tanya sama ada nak benarkan murid terus menjawab ataupun terus stop sesi tu. Okay, tadi saya stop teruslah sesi tadi. Okay, tapi kalau kita tekan untuk benarkan murid terus menjawab, kita masih boleh buka dashboard untuk tengok murid yang jawab kemudian. Selain tugasan, kena klik mana-mana tak?
Selesai tugasan kena klik mana-mana. Tak perlu. Lepas je kita jawab, dia terus terpapar dekat teacher dashboard ataupun dekat paparan student. Lepas tu kita boleh terus ke slide-slide yang seterusnya lah. Kita boleh dapat skor murid tak? Okey, skor murid tak dapat cikgu. Okey, yang ini dia tak ada pemarkahan. Okey, pemarkahan tu kita lah bagi. Kita yang tentukan nanti. Kita tentukan sendiri. Kiranya PDEC ni untuk perbincangan, lebih kepada perbincangan lah kan Lebih cikgu? kepada perbincangan soalan. Okey, kalau katalah kita nak taruh markah juga, macam saya ada part, ada masa saya akan taruh markah. Contohnya soalan kertas 2 sains. Okey, saya bagi 5 soalan, setiap soalan tu membawa 2 markah. Jadi saya tahulah untuk slide 1 2 markah, slide 2 2 markah. Okey, jadi kita akan tengok Secara manual lah. secara manual. Okey, dia tak ada ni lah auto macam soalan aneka pilihan tu. Sebab jawapan murid ni kita kena tengok satu-satu. Okey, sebab dia tulis, bukan soalan tu fix. Okey. Ada lagi? Cuma mana nak tahu dah selesai guna PDEC. Tak faham. Macam mana nak tahu? Kalau murid dia akan buka guna Google Slides kan cikgu? Jawab. Okey. Dia kalau murid dia akan tengoklah, dia akan jawab semua, maknanya bila dah habis jawab dia akan stop lah. Kita pula kita akan tengok kat bawah tadi, kita dah dapat tengok murid mana yang tak jawab, murid mana yang tak jawab. Okey, jadi kita akan ingatkanlah masa sesi tu. Okey, macam Adam contohnya, awak tak jawab lagi slide nombor 3. Jadi dia akan jawab. Okey, lepas habis kita dah pastikan semua murid jawab, kita tekan end session. Jadi di pihak murid hanya jawab setiap slide sahajalah kan? Murid akan menjawab slide mereka sahaja. Okey. Cikgu nak tanya sebaiknya pakai ni dah jawab tadi. Jawab tadi. Okey. Sekiranya dah habis tempoh account premium. Okey, sekiranya dah habis tempoh account premium, apa features yang kita tak boleh guna? Ada 3 yang utama yang saya nampak. Yang pertama sekali, teacher dashboard. Okey, teacher dashboard tu tak ada, tapi tak ada masalah pun. Kita masih boleh tengok jawapan murid secara live. Okey. Cuma dia tak ada paparan side by side macam teacher dashboard tu lah. Okay, yang kedua kita tak boleh gunakan soalan draggable dengan draw. Okay, draw dengan draggable tak boleh. Tu je. Lain semua masih boleh digunakan. Untuk subjek matematik, boleh tak kita guna PDEC ni untuk lihat hasil pengiraan? Boleh, sangat boleh Cikgu Nasrul. Kita boleh gunakan, kita boleh guna draw tadi tu lah. Okay. Tak boleh. PDEC ni boleh guna tak jika offline? Tak boleh. Setakat ni dia online sahaja. Okay. Soalan seterusnya. Okay, rasanya dah. Bagaimanakah review boleh dihantar ke Google Classroom untuk dilihat oleh murid? Okey, bila kita nak share, sebenarnya kita boleh share tadi, tugasan tadi, kita boleh step student page dan link tadi kita hantar ke dalam kita punya Google Classroom melalui Google, kita punya task dekat bahagian task murid tu. Okey, jadi murid akan jawab. Lepas murid jawab, kita tekan review dekat bawah tadi, dekat bila kita habis end session tu, bila kita generate takeaway tu, dia ada 2. Satu, generate takeaway dengan share to Google Classroom. Jadi kita klik, dia akan bagi link untuk kita sharekan ke Google Classroom. Okay. Kita terus dia masukkan account kita, lepas tu kita share lah. Dia ada share kelas dekat dalam Google Classroom. Yang tu nanti untuk yang akan datang cikgu. InsyaAllah kita akan teruskan untuk yang PDEC ke Google Classroom pula. Okay. Hasil jawapan murid boleh ditukar kepada bentuk yang senang kita lihat tak? Excel memang boleh. Sekejap ya. Okay, ni kita boleh export to spreadsheet. Kejap saya share balik. Okay, ni nampak kan? Okay, dia kalau dekat bawah tu kita ada export to spreadsheet untuk jawapan tadi. Okay, dia akan retrieve session tu dengan semua jawapan murid tadi. Okay. Okay, nantilah kita tunggu dia generate. Tu, ni jawapan yang kita boleh tengok. Okay, dalam Excel. Okay. Okay, seterusnya kita boleh ada beberapa. Boleh ke student jawab dengan isi gambar?
Isi gambar masuk cikgu macam mana? Masukkan gambar ke, padankan gambar ke? Oh, snap jawapan dia tak boleh. Apa saja task yang kita ada dekat situ saja. Okey. Nak masukkan maknanya dia tulis dekat lain, snap jawapan, masukkan kalau pengiraan. Tak boleh lagi cikgu, yang tu belum ada lagi features yang tu. Apa-apa kena tulis dekat slides sahaja kan cikgu? Betul. Kita kena buat respon dashboard dulu ke, atau ada software yang kita boleh guna untuk buat soalan? Yang ini sebenarnya kita ada beberapa cara. Okay, beberapa cara. Cara yang susah kita type lah. Cara yang susah kita type. Ataupun kita dah ada banyak soalan sebenarnya. Okay, kita boleh je ambil soalan-soalan tu. Kita guna apa saja apps yang boleh capture soalan. Fastun capture ke, print screen ke, yang basic. Okay. Lepas tu kita boleh paste je dekat slide tu, dan murid kita terus, katalah kita dah ada soalan. Okay, kita ada soalan. Soalan sains ataupun soalan BM petikan, kita ada gambar. Nak suruh budak buat ayat, murid buat ayat, kita ambil gambar tu. Okay. Snap lepas ataupun print screen, paste dekat kita punya slide. Lepas tu add daripada PDAC tu text, kita keluarkan arahan, bina beberapa ayat, 2 ayat berdasarkan gambar yang diberi pun boleh, tak ada masalah. Okay, itu cara yang mudah lah untuk menjimatkan masa. Kita banyak lagi perkara-perkara yang perlu diselesaikan semasa PDPR ni. Okay. Betul. Okay, kita ada beberapa minit sahaja lagi. Saya rasanya rasa soalan dah habis soalan. Okay, terima kasih kepada semua yang sudi join sesi ni. Alhamdulillah, saya harap perkongsian saya pada hari ini dapat memberi sedikit manfaat. Okay, dapat memberi sedikit manfaat dan boleh digunakan untuk membantu cikgu-cikgu semasa sesi PDPR. Okay, Alhamdulillah, dan terima kasih banyak-banyak cikgu. Selamat ber-PDPR dan jaga diri. Okay, saya serahkan kepada Cikgu Faikah. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Herman atas perkongsian itu tadi. Berikut kita akan kongsikanlah passcode bagi link e-sijil yang akan diperoleh oleh semua peserta. Okey, link ini merupakan passcode untuk link e-sijil. Jadi semua peserta boleh terus isi untuk dapatkan sijil. Okey, link ada di ruangan chat Ya, link ada di ruangan chat di YouTube. Baiklah, sambil-sambil mereka semua mengisi link bagi e-sijil, demikianlah tadi perkongsian yang sangat menarik ya cikgu, sebab saya sendiri pun dapat ilmu yang baru melalui perkongsian yang cikgu berikan tadi. Saya sendiri pun rasa seronoklah untuk ikuti perkongsian yang cikgu beri ni. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Herman. Baiklah, maka dengan berakhirnya perkongsian itu tadi, berakhirlah sesi 4 yang bertajuk integrasi peer deck dalam Google Slides yang telah disampaikan oleh Cikgu Herman sebentar tadi. Yang lain jangan ke mana-mana kerana hashtag GEG-APEC menyediakan 33 sesi yang akan berlangsung mulai hari ini iaitu 2 Julai dan akan berakhir pada 4 Julai 2021. Jangan lupa untuk terus menggunakan hashtag kita, hashtag GEG-APEC. Baiklah, sehingga bertemu lagi dan kekal berhubung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. Terima kasih Cikgu Faikah, Cikgu Fazlan, terima kasih Syam. Okay, thank you semua. Ya, terima kasih semua.